Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran pengisian susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan mempelajari perkaitan surah An-Nahl dengan suratul Hijr. Seterusnya adalah surah Al-Isra dengan suratul Nahl. Seterusnya suratul Kahfi dengan surah Al-Isra. Dan akhir sekali kita akan melihat perkaitan surah Maryam dengan suratul Al-Kahfi. Ini bermakna kita akan membincangkan surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-14, surah bermula daripada surah yang ke-15 sampailah kepada juzuk yang ke-16, iaitu surah Maryam, yang merupakan juzuk yang merupakan surah yang ke-19 di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita mulakan dengan perbincangan kita melihat apakah perkaitan di antara suratul Hijr dengan suratul An-Nahl. Baik, nota telah pun diedarkan kepada tentera perempuan. Nanti dapatkan nota di dalam drive, Google Drive, seperti yang tuan-tuan dapati sebelum daripada ini, dan telah pun dimasukkan ada apa Kak Liza dah masukkan dalam meeting chat, nanti kita boleh dapatkan. Tolong letakkan juga di ruangan FB page Malaysian Tadabbur Academy. Jadi kalau ada sesiapa yang mengikuti pengisian ini secara rakaman, kalau belum lagi menerima salinan nota dan rakaman-rakaman yang lain, tolong maklumkan. InsyaAllah nanti akan ada sahabat-sahabat kita yang akan membantu tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lihat sudut yang pertama, perkaitan suratul Hijr dengan suratul Nahl. Okay. Kenapa kita selalu sebut perkaitan? Kerana suratul Nahl berada pada surah yang bersebelahan dengan suratul Hijr. Maknanya surah An-Nahl adalah jiran yang paling dekat dengan suratul Al-Hijr. Kita bincang dari sudut surah yang selepas, hubungannya dengan surah yang sebelum. Jadi selepas surah Hijr adalah suratul Nahl. Jadi apa perkaitan peletakan suratul Nahl selepas suratul Hijr? Baik, suratul Hijr ini ketika mana kita merujuk kepada penghujung ayat yang ke-94. Kita mengetahui suratul Hijr mempunyai 99 ayat. Jadi ayat yang ke-94. Kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, sila buka surat 267. Cari ayat nombor 94 yang berada pada baris yang kedua dan baris yang ketiga. Yang mana ayat 94 suratul Hijr ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Ayat 94 ini, jika kita baca terjemahan panjangnya, Allah Ta'ala berfirman, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad. Maknanya ayat ni
Allah meminta kepada Nabi supaya sampaikan mana-mana wahyu yang telah Allah turunkan, Nabi kena sampaikan. Okay. Kalau ada mana-mana pihak yang berpaling, yang menolak apa yang Nabi sampaikan, Allah pesan apa? Wa'arid 'anil musyrikin. Allah kata janganlah engkau hiraukan mana-mana bantahan, mana-mana tentangan daripada kaum musyrikin. Okay, kesimpulan ayat 94 surah Al-Hijr ini ia berkaitan dengan orang musyrikin. Sebab dalam ayat ni kita jumpa perkataan al-musyrikin. Okey, watak orang musyrikin ini, mereka adalah watak yang berpaling daripada apa yang Nabi sampaikan. Okey. Apabila kita membaca surah yang berada di sebelah Suratul Nahli, tapi bukan sebelah juga, kerana ayat pertama Suratul Nahli ini dia berada pada halaman yang sama dengan ayat 94 Suratul Nahli. Maknanya bukan surat yang sama, halaman yang sama, 267. Kalau kita buka Al-Quran buka surat 267, surah 267, kita akan jumpa beberapa ayat dalam Suratul Nahli. Ia berada pada halaman yang sama dengan beberapa ayat dalam Suratul maafkan saya. Bukan Suratul Hijr, maafkan saya. Suratul Hijr beberapa ayat dia sama, berada pada halaman yang sama dengan Suratul Nahli pun ada beberapa ayat. Okey. Ayat yang pertama dalam Suratul Nahl, okay, Allah Ta'ala masih lagi menyebutkan tentang orang musyrikin. Okey, orang musyrikin, yang mana ayat ini kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Okay. Allah berfirman yang bermaksud telah hampir datangnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah tu maknanya ia ada kaitan, kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, merujuk kepada hari kiamat. Okey, Allah mengatakan hari kiamat tu telah hampir datang, kata Allah. Okey, kalau kiamat tu dah hampir datang, fala tasta'jiluhu, maka janganlah kamu minta disegerakan. Okey, ini ada kaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana menerima banyak penentangan daripada manusia, maka Allah minta Nabi ini bersabar, mana-mana bantahan. Lepas tu pula kita tahu orang musyrikin ini yang tidak bertaubat, yang tidak berubah, mereka yang mati dalam kesyirikan, sudah pasti mereka nanti akan mendapat balasan yang pedih, balasan yang buruk di hari kiamat. Jadi Allah ingatkan, kiamat tu dah dekat dah. Jadi tak perlulah nak minta disegerakan, diturunkan azab ke. Kemudian Allah mengatakan, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kalau kita baca terjemahan ayat yang penuh, Allah mensucikan dirinya. Allah kata maha suci Allah dan maha tinggi Allah itu daripada perbuatan syirik yang telah mereka lakukan. Jadi ayat pertama ini berkaitan dengan orang musyrikin. Okey, orang musyrikin ni apa yang mereka dah buat? Kita sedia maklum, nama musyrikin itu menunjukkan apa yang mereka dah buat. Okey, musyrikin ini membawa maksud penyembah berhala dan patung-patung. Maka Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa tidak ada mana-mana sekutu bagi Allah, maka Allah Ta'ala mensucikan dirinya daripada mana-mana sekutu Allah yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jadi ayat yang pertama Suratul Nahli ini
mengukuhkan lagi perbincangan pada ayat yang ke-94 dalam suratul Hijr yang menceritakan tentang orang musyrikin. Kita terus kepada sudut yang kedua. Kita melihat pula ayat yang ke belakang sikit suratul Hijr, iaitu ayat yang ke-85. Ayat nombor 85 suratul Hijr ini kena buka muka surat yang sebelumnya, iaitu muka surat 266. Kalau tadi kita sebut 267, kali ini muka surat nombor 266. Okay, tengok ayat nombor 85. Okay, ayat nombor 85 ini suratul Hijr, Allah menyebutkan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bukti kekuasaan Allah itu boleh nampak dengan jelas pada penciptaan langit dan juga pada penciptaan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Sebab itu kalau kita baca ayatnya, dalam nota saya bawa ayat yang pendek, saya dah potong ayatnya. Jadi kalau nak tahu ayat lengkap, kena rujuk buku surat 266. Jadi ayat ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Lepas tu ada sambungan ayat yang hujungnya. Okey, kalau kita baca terjemahan ayat nombor 85, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya itu, melainkan dengan cara yang sangat benar. Okey, maknanya ayat nombor 85 ini tuan-tuan Allah menyebutkan tentang bukti Allah ini berkuasa. Allah ciptakan langit. Semua orang tahu langit ini besar. Semua orang tahu bumi ini luas. Langit ini luas. Tak boleh dinafikan bahawa pada penciptaan langit yang luas dan bumi itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kenapa Allah kata illa bil haq? Kenapa Allah disebut menunjukkan penciptaan yang benar? Nak menunjukkan bahawa Allah ni dia cipta sesuatu macam langit dan bumi ni bukan tanpa sebab, bukan tanpa hikmah, tapi penuh dengan kebenaran. Maknanya benar Allah ini berkuasa. Dalam masa yang sama ada sebab Allah cipta langit dan bumi. Itu pada ayat nombor 85. Maknanya fokus kita tentang apa? Kekuasaan Allah yang ada pada penciptaan langit dan bumi. Okey, kalau kita panjangkan sikit, lanjutkan sikit perbahasan ayat nombor 85 ni, kalau kita nak tahu sebab apa Allah nak buktikan kekuasaan dia pada ayat nombor 85 ini, tuan-tuan kena baca ayat-ayat sebelum 85. Kalau kita baca sebelum ayat nombor 85, kita akan jumpa umat manusia yang telah Allah hapuskan. Macam kisah kaum Samud, kaum Nabi Allah Syu'aib, kaum Nabi Allah Lut. Kita kena baca pada ayat sebelum 85. Baik, kita teruskan dengan surah yang berada bersebelahan dengan suratul Al-Hijr, iaitu suratul Nahli, yang mana ayat yang ketiga, muka surat 267 di dalam mushaf, ayat yang ketiga suratul Nahli ini masih lagi sebenarnya nak membincangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna. Jadi kalau kita baca ayat nombor 3, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun. Okey, Allah mengatakan dia telah menciptakan langit wal arda dan bumi dengan benar. Maha tinggilah Allah
dari apa perbuatan syirik yang mereka telah lakukan. Jadi ayat ni kalau kita lihat penyebutan sama kan, ada maklumat sama. Cerita tentang khalaqas samawati wal arda, sama tentang khalaqas samawati wal arda. Kita jumpa perkataan bil haq. Kat sini pun jumpa perkataan bil haq. Ada persamaan. Tapi persamaan itu maklum ayat ini berada pada dua surah yang berbeza. Jadi daripada ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita dengan jelas pertautan, munasabah, perkaitan yang sangat sangat rapat dan sangat dekat antara surah An-Nahli dengan suratul Al-Hijr, yang mana ayat nombor 85 menyebut tentang penciptaan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Begitu juga dengan ayat yang ketiga surah An-Nahli. Ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu layak untuk diesakan dan tiada mana-mana makhluk lain yang patut untuk disekutukan dengan Allah Subhanahu, dijadikan sekutu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada mana-mana kelayakan dan tidak patut. Kenapa? Kerana Allah sahajalah yang boleh membuktikan kekuasaannya pada langit dan bumi. Mana-mana makhluk Allah yang lain tidak boleh menciptakan. Nak cipta benda kecil macam nyamuk pun tak boleh, apatah lagi nak ciptakan 7 langit dan 7 bumi yang luas. Jadi ini adalah sedikit pengajaran daripada sudut yang kedua. Okey, maka kita selesai alhamdulillah surah An-Nahli dengan perkaitannya dengan surah yang sebelum, surah nombor 16 dan surah nombor 15. Sekarang kita terus pergi kepada surah Al-Isra dan kita akan kaitkan kembali dengan suratul Nahl. Okey. Saya padam sekejap ni conteng tadi. Okey, tuan-tuan puan-puan, sila buka surah Al-Isra, boleh rujuk pada halaman muka surat 282 di dalam mushaf. Baik. Ketika mana kita membaca ayat yang paling akhir suratul Nahli, maknanya penutup bagi suratul Nahli ini, kita menemukan Allah menyebutkan tentang orang yang bertakwa. Pada ayat 128, kalau kita baca ayatnya secara lengkap, ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Okey. Ayat ini Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud sesungguhnya Allah. Okay, kita tengok, saya letakkan spotlight untuk lebih nampak. Okay, Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah ma'a, bersama alladzina, orang-orang, ittaqau, orang-orang yang bertakwa, dan Allah juga bersama dengan siapa? Walladzina hum muhsinun, bersama dengan orang yang berusaha memperbaiki amal-amalnya. Okey, ayat 128 ni sebenarnya ada dua, ya, ada dua jenis manusia sebenarnya. Okey. Dua manusia tu siapa? Okey, okey. Kalau kita tengok pada ayat itu, manusia yang pertama siapa? Yang pertama yang ni lah, manusia yang ittaqaw. Ni jadi manusia yang pertama, yang bertakwa. Yang kedua adalah muhsinun, orang yang sentiasa melakukan kebaikan dengan dia memperbaiki dirinya. Ada dua jenis manusia. Okay. Dua jenis manusia ini Allah menyebut apa kelebihan dia kalau dia jadi orang yang muttaqun, dia jadi orang yang muhsinun.
Jawapan dia Allah, Allah akan bersama dengan mereka. Innallaha ma'a. Ni dia panggil kebersamaan Allah. Ada kat sini. Kebersamaan Allah. Okay, kepada orang yang bertakwa dan orang yang muhsinun. Okey. Tetapi ayat 128 ni kita hanya mengetahui kelebihan siapa-siapa yang membentuk sifat taqwa dan juga muhsinun. Okey. Tetapi Allah tidak menjelaskan pada ayat 128 ini siapakah di antara orang yang bertakwa, siapakah di antara orang yang termasuk di kalangan muhsinun. Okey, jawapan itu sebenarnya ada. Tetapi jawapan itu dia berada pada surah yang selepas An-Nahl, iaitu surah Al-Isra. Okey, surah yang ke-17. Okey. Kalau kita baca ayat yang pertama surah Al-Isra, kita menemukan siapakah manusia yang bertakwa, yang muhsinun. Semua orang sedia maklum. Ayat pertama surah Al-Isra ini adalah tentang seorang rasul yang telah diperjalankan oleh Allah dan pada satu malam daripada Masjidil Haram sampailah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sampailah kepada Masjidil Aqsa. Okey. Rasul ini semua orang tahu dia adalah merujuk kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa perkaitan dengan ayat nombor 128 suratul Nahl? Perkaitan dia adalah manusia yang Allah bersama-sama dengannya. Kebersamaan Allah yang khusus ini sehingga Allah membawa manusia itu naik ke 7 lapisan langit tu. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa lelaki itu? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan daripada ayat pertama dan ayat 128 surah An-Nahl ini kita mendapat jawapan bahawasanya salah seorang manusia yang Allah selalu bersama dengan dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia ini, Rasul ini, dia adalah manusia yang paling bertakwa dan yang paling muhsinun. Okey, ini adalah sudut yang pertama berkaitan surah Al-Isra dengan surah An-Nahl. Baik, kita lanjutkan dengan sudut yang kedua. Okey. Kita ke belakang sedikit, ambil surah An-Nahl, itu kita kena tengok ayat nombor 124. Okey, kita undur sikit ke beberapa ayat yang ke belakang, ayat 124 surah An-Nahl ini, namun dia berada pada muka surat yang sama, 281. 281 dalam Quran, dalam mushaf kita akan jumpa ayat nombor 124. Okey, ayat 124 ni kalau kita rujuk di dalam nota adalah ayat yang lengkap yang saya letakkan, yang mana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ju'ila as-sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Okey. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ayat lengkap dia, terjemahan lengkap, Allah Taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan ke atas orang Yahudi yang menyebabkan orang Yahudi ni berselisihan pada kemuliaan hari Sabtu itu. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka telah berselisihan tentangnya. Okey.
ringkasan ayat 124 ni sebenarnya Allah nak memberi tumpuan kepada Bani Israel. Okey, yang kita sedia maklum Bani Israel ini sebenarnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka hari Sabtu yang merupakan hari yang mereka tak kena, mereka bercuti, mereka kena hormat hari Sabtu itu, mereka kena buat banyak ibadah pada hari Sabtu itu. Dan hari Sabtu ini juga kita sedia maklum ada juga disebutkan tentang kisah satu ujian. Mereka dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi Bani Israel itu sendiri ada yang ikut perintah Tuhan tu pasal hari Sabtu, ada yang tak ikut. Jadi Allah kata nanti di hari akhirat Allah akan memberikan keputusan siapa di kalangan Bani Israel itu yang benar dan siapa yang tak benar. Tapi ada kaitan tentang Bani Israel. Okay. Manakala kalau kita baca pada muka surat yang bersebelahan iaitu 282 dalam surah Al-Isra. Pada surah Al-Isra ayat yang kedua kita akan menemukan Allah menyebutkan tentang Bani Israel. Yang mana Bani Israel ini Allah mengatakan wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israel illa tattakhidhu min duni wakila. Jadi kalau kita baca ayat ini, terjemahan lengkapnya, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud. Dan kami telah memberikan kepada Musa itu, kejap ya, telah memberikan kepada Nabi Musa itu Alkitab. Okey, kitab yang Nabi Musa dapat di sini, Alkitab di sini adalah Taurah. Yang mana kitab Taurah itu, waja'alnahu, dan kami jadikannya, kata Allah, kitab Taurat itu sebagai huda, sebagai petunjuk kepada siapa? Li Bani Israel, kepada Bani Israel. Okey, dalam masa yang sama Allah mengatakan kami perintahkan juga kepada Bani Israel itu, janganlah kamu wahai Bani Israel mengambil, menjadikan ada penolong lain selain daripada Allah. Maknanya Allah kata kepada Bani Israel, kamu dah dapat kitab ya Allah turunkan kepada Musa, gunakan kitab Taurat itu untuk membimbing, untuk panduan kepada kamu, sebagai petunjuk kepada kamu. Jangan kamu pergi minta pertolongan kepada makhluk lain selain dari Allah Azza wa Jalla. Hanya kena minta tolong je kepada Allah. Okey. Kesimpulan daripada gabungan ayat 124 dengan ayat yang kedua ini, Allah Ta'ala sebenarnya nak menceritakan tentang siapa? Menceritakan tentang Bani Israel. Yang mana Bani Israel ini, mereka ada Rasul namanya Musa. Lepas tu mereka ada kitab, dapat kitab Taurat. Okey. Tetapi kebanyakan mereka ini tidak mahu menjadikan kitab Taurat itu sebagai huda, sebagai petunjuk. Okey, selesailah kita untuk sudut yang kedua bagi surah Al-Isra dengan surah An-Nahl. Okey, sekarang kita terus pergi kepada surah yang berikutnya, iaitu antara suratul Kahfi. Kita lihat perkaitannya dengan surah Al-Isra. Okey, Al-Kahfi dengan surah Al-Isra. Okey. Kita lihat sudut yang pertama. Okey, sudut yang pertama bagi surah Al-Isra, kita akan lihat ayat yang terakhir bagi surah Al-Isra, iaitu ayat yang berada pada halaman 111, bukan halaman, maafkan saya. Ayat yang ke-111. Ya, okay. Ayat 111 surah Al-Isra ini tuan-tuan boleh jumpa pada muka surat 293, 293 di dalam mushaf. Okey, ayat ini
kita akan menemukan ada satu kalimah, ada satu ucapan, iaitu ucapan Alhamdulillah. Okay. Tetapi apa kaitan ucapan Alhamdulillah itu, puji-pujian itu? Maka kita kena baca ayat penuhnya dan terjemahan penuhnya. Jadi Allah berfirman, wa qulil hamdulillah. Kita jumpa perkataan Alhamdulillah. Okay. Alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Okay, ayat 111 ini terjemahan lengkapnya Allah Ta'ala berfirman wakul, dan katakanlah dan ucapkanlah segala puji bagi Allah, yang mana Allah ni tidak mempunyai anak dan tiada bagi Allah itu sekutu dalam mana-mana urusan pemerintahan Allah. Dan Allah itu bukan pula yang memerlukan kepada apa? Yang memerlukan kepada sebarang penolong. Okey. Tapi ayat ini sebenarnya saya potong ya. Sebenarnya ayat panjangnya ada. Maafkan saya, ayat lengkap dia sebenarnya ada lagi di hujung tu. Ya. Dia ada ayat hujung lagi selepas mulki ya. Kita kena tengok ayat hujungnya apa. Kalau ayat hujung tu dia ada satu lagi, walam yakul lahu waliyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Tapi saya ambil sampai al-mulk. Okey. Jadi ayat ini kita nak fokus tentang ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Okey. Pujian kepada Allah ini ada kaitan dengan perintah. Perintah apa? Waquli. Allah perintahkan supaya Allah Ta'ala ini sentiasa diberi puji-pujian. Jadi ayat sebelah ni tentang apa? Puji-pujian kepada Allah. Okey, kalau kita memuji Allah, sudah pasti dia menunjuk kepada apa? Menunjukkan kepada kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia akan merujuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat ayat yang pertama bagi surah Al-Kahfi. Okey, apabila kita buka ayat yang pertama, muka surat yang sama ya dengan penutup surah Al-Isra ini, kita akan menemukan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okey, kalau kita baca terjemahan ayat ni secara lengkap, ayat pertama suratul Kahfi, Allah Taala berfirman yang bermaksud segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya, iaitu Nabi SAW, dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini dan tidak menjadikan pada Al-Quran itu sesuatu yang terpesong, sesuatu yang bengkok. Okey, ayat 1 ni Allah menyebut tentang pujian kan, Alhamdulillah. Sama tak macam ayat terakhir surah Al-Isra, Alhamdulillah? Kita dapati sama berkaitan dia. Kat sini kita nampak dengan jelas bagaimana susunan surah tu. Kan, ayat hujung, ayat yang pertama, surah yang baru. Okey. Apabila kita gabungkan, apabila kita tahu maklumat ini, samalah ada puji-pujian pada ayat terakhir dengan ayat yang pertama. Ni kan ayat terakhir kan. Ni ayat akhir ni. Ayat akhir dijumpa dengan ayat yang pertama. Ada apa? Pergabungan antara kedua-duanya. Okey. Jadi apabila kita gabungkan dua-dua maklumat ni, ini dipanggil juga tuan-tuan ya, ini dipanggil tafsir
sesuatu ayat dengan ayat lain. Contohnya, kalau kita nak tafsirkan ayat 111 surah Al-Isra' ni, kita boleh tafsirkan ayat ini dengan ambil ayat yang pertama, surah Al-Kahfi. Okay. Jadi, kalau kita gabungkan, kesimpulan dia gabungkan ayat pertama surah Al-Kahfi dengan ayat terakhir surah Al-Isra' ni, dia akan menguatkan, mengukuhkan lagi puji-pujian kepada Allah. Kalau dekat sini ayat Al-Isra' Allah bagi tahu Allah Taala ini dia kenapa dia memuji dirinya? Kenapa Allah membesarkan dirinya? Kerana dekat sini dia fokus tentang syarikun. Cerita tentang Allah Taala ni jauh daripada memiliki sebarang sekutu. Tapi dekat surah Al-Kahfi ni Allah memuji dirinya sebab apa? Sebab dia telah menurunkan Alkitab. Telah menurunkan Alkitab. Iaitu Al-Quranul Karim. Baik, kita akan lanjutkan lagi pada sudut yang berikutnya. Moga-moga tuan-tuan jelas, tuan-tuan boleh faham dan tuan-tuan lebih nampak daripada hari ke hari penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran yang menunjuk kepada apa kita kata keagungan susunan surah-surah di dalam Al-Quran ini membuktikan bahawa Al-Quran ini memang ianya satu kitab suci, satu kitab yang agung, satu kitab yang kita kena tidak boleh dipisahkan dalam hidup kita. Jadi moga-moga kita dapat banyak manfaat daripada pengisian kita daripada satu hari kepada satu hari, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan sudut yang kedua, ya, bagi surah Al-Isra' dengan Al-Kahfi. Okey. Surah Al-Isra' yang kita nak rujuk sudut yang kedua pada kali ini, kita kena undur sedikit ke belakang, kita tengok ayat nombor 105 surah Al-Isra'. Okey. Namun begitu, ayat 105 ni dia sama kedudukannya dengan ayat yang terakhir surah Al-Isra' yang kita bacakan tadi, iaitu pada halaman 293 di dalam mushaf. Jadi ayat ini jika kita baca ia secara lengkapnya, seperti ada yang apa yang saya letakkan dalam nota ini sama seperti apa yang ada di dalam mushaf. Allah Ta'ala berfirman, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Okey. Ayat 105 ini, jika kita baca terjemahan yang lengkap, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan dengan, okay, saya tunjukkan supaya kita dapat lihat terjemahan dengan ayatnya. Okey, Allah berfirman, wabil haqqi anzal, okey, dan dengan kebenaran kami menurunkannya Al-Quran. Wabil haqqi nazal, dan dengan meliputi segala kebenaran Al-Quran itu ia diturunkan. Wa ma arsalnaka, tiadalah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad illa melainkan mubassyira, membawa berita gembira, wa nadhira, dan membawa berita amaran. Jadi dekat sini ayat ni sebenarnya ringkasan dia, intisarinya sebenarnya Allah nak memberikan tumpuan perbincangan tentang apa? Perbincangan tentang Al-Quranul Karim. Tentang Al-Quranul Karim. Ayat nombor 105 ni kita tak jumpalah perkataan Al-Quran itu. Kita jumpa pada perkataan Allah gunakan ganti nama anzalnahu, menurunkannya. Lepas tu kita boleh jumpa dekat perkataan anzala dengan nazala. Dia merujuk kepada Al-Quran. Okey. Kalau kita baca ayat yang pertama, surah Al-Kahfi,
Tadi kita dah bincang ayat pertama ni tapi sudut lain, tapi kali ni kita nak bincang tentang Al-Quran yang Allah turunkan, iaitu kita akan jumpa ayatnya Allah mengatakan alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Okey, dekat ayat ni kita tak jumpa perkataan Al-Quran tapi kita jumpa perkataan Al-Kitaba. Al-Kitaba. Jadi apa perkaitan maklumat yang kita boleh ambil ayat pertama dengan ayat 15 surah Al-Isra? Okey. Daripada kaedah ini, pendekatan seperti ini, kita mendapati bahawa Alkitab yang Allah turunkan kepada Nabi SAW itu, ia memiliki sifat apa? Al-Haq. Diulang sekali lagi tentang apa? Diturunkan dengan Al-Haq, dengan penuh kebenaran. Ada sebab Allah Ta'ala turun. Kitab yang benar isi kandungannya, turun daripada yang sebenar-benar, itu Allah Azza wa Jalla. Okey, kerana kita jumpa perkataan Quran ini benar, isi kandungannya benar, turun pula ada sebab yang ada fungsi dia yang diturunkan tu ada tujuan dia. Lepas tu diturunkan pula oleh Allah yang Maha Benar. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala ini dia layak untuk dipuji. Itulah alhamdulillah untuk dipuji. Seperti kita sebut dari sudut pertama. Dalam masa yang sama, dekat ayat 1 surah Al-Kahfi ni menguatkan lagi contoh Quran ini benar. Benarnya datang dari Allah. Kita boleh jumpa dekat ayat 1 hujung tu. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Kita akan jumpa Al-Quran itu, tiada pada Al-Quran itu sebarang kebengkokan, ataupun tiada pada Al-Quran itu membawa kita kepada jalan yang sesat, jalan yang terpesong. Tidak ada. Sebab apa? Kerana yang turunkan itu Allah. Yang menurunkan wabil haq. Kita telah sebut pada surah Al-Isra. Jadi kesimpulannya, daripada kedua-dua ayat ini mengukuhkan tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Kita akan dapat maklumat yang lagi kukuh tentang Al-Quranul Karim apabila kita buat perkaitan antara satu ayat kepada daripada satu surah kepada satu surah. Baik tuan-tuan, yang terakhir sekali, hari ini kita belajar 8 sudut. Kita banyakkan sikit sebab semalam tak dapat untuk kita jalankan kelas kerana ada beberapa kekangan. Jadi kita terus kepada 2 lagi. Kita belajar 6, 8. Kita belajar 10 hari ini. Boleh tuan-puan ya? Kita ambil lagi 15 minit untuk cukupkan 1 jam. Jadi saya mohon maaf pada tuan-puan kalau saya telah mengganggu waktu tuan-tuan untuk mengikuti. Mungkin tuan ada tadarus, tuan dah set dah kan, tuan dah rancang 10 sampai 10 ke atas nak buat aktiviti lain. Tapi disebabkan saya lewatkan kelas hari ini, kalau mengganggu tuan-puan saya mohon ampun dan maaf. Baik, kita teruskan kepada melihat perkaitan surah Maryam dengan suratul Kahfi. Okey. Jadi sekarang kita nak masuk kepada juzuk yang ke-15, kita nak masuk juzuk yang ke-16 bagi suratul Kahfi dan juga surah Maryam. Baik. Sudut yang pertama, kalau kita melihat ayat yang ke-98 suratul Kahfi, tuan-tuan ada Quran, sila buka muka surat 304 suratul Kahfi, halaman yang sama dengan ayat-ayat akhir surah Al-Kahfi. Jadi ayat 98 ni kita boleh jadikan dia sebagai penghujung bagi suratul Kahfi. Ayat 98
Allah menyebutkan tentang rahmat Allah. Okay, tentang rahmat Allah, yang mana ayat ini lengkap seperti mana di dalam mushaf apa yang diletakkan dalam nota ini sama. Macam seperti mana dalam mushaf Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Okey, kalau kita baca terjemahan lengkap ayat 98 suratul Kahfi ini, ya tuan-tuan boleh jumpa ayat ini pada muka surat 304. Tengok baris yang pertama dengan baris yang kedua. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, berkatalah dia. Dia tu siapa? Qala dekat sini adalah Dzulqarnain alaihi salam. Okey, Dzulqarnain dia berkata setelah dia berjaya meminda satu tembok yang tinggi, yang kukuh. Okey, di antara dua gunung, Dzulqarnain kata apa? Dia kata ini ialah suatu rahmatun min Rabbi, daripada Tuhanku, kata Dzulqarnain. Okey. Kemudian Dzulqarnain kata lagi, dia kata fa idza jaa wa'du rabbi. Dia kata apabila, dia kata dalam masa yang sama dia kata tembok tersebut, tapi kita nak berbincang tentang tuan-tuan boleh nampak tak slide saya papar ni? Suara saya boleh dengar? Okey, Ustaz, nampak dan dengar suara. Alhamdulillah, mohon maaf ya. Kalau terputus tu, maksud dia saya punya talian lah ni. So saya kena tengok, kena tengok-tengok. Mungkin nak kena apa, mungkin ada isu bil ke, boleh tentu juga, ataupun mungkin ada sesuatu apa teknikal. Baik, tuan-tuan dan puan, kita lanjutkan. Okey, ayat 98 tadi, alhamdulillah Allah masih bagi kita lagi peluang. Okey, ayat 98 ni Allah menyebut tentang rahmat Allah ya. Kita nak tekankan tentang rahmat Allah. Dengan rahmat Allah inilah Dzulqarnain boleh membina tembok yang kukuh itu. Kita nak fokus tentang rahmat Allah. Okey, jadi apabila kita baca surah Maryam, kita tengok pada ayat yang ketiga, muka surat yang sebelah saja daripada muka surat 104 dan 304 tadi, kita tengok 305, kita masih lagi menyebut tentang rahmat Allah. Okey, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Okey, ayat 3 ini Allah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh kita semua ingat balik, okey, cerita tentang limpahan rahmat Tuhan Allah itu tentang siapa? Kepada abdahu, kepada hambanya. Hambanya siapa? Zakaria, tentang Nabi Zakaria. Okey. Apa maklumat yang kita boleh dapat daripada ayat ketiga surah Maryam dengan ayat 98 surah Al-Kahfi? Okey. Yang kita dapat sudah pasti kita jumpa tentang rahmat. Dekat sini kita jumpa kata rahmatun. Dekat sini juga kita jumpa tentang rahmatin. Dua-dua tentang rahmat. Okey. Tetapi bukan sekadar Allah Ta'ala nak mengukuhkan
menguatkan tentang betapa pentingnya tentang rahmat Allah ini, sebab kita jumpa 2 kali kan, dekat penghujung surah Kahfi pun rahmat, nak membuka surah Maryam pun dimulakan dengan rahmat, menunjukkan apa? Allah nak memberikan kita, Allah Ta'ala nak mengingatkan kita tentang keluasan rahmatnya. Tapi dalam masa yang sama, kita mendapat jawapan juga, siapa di antara contoh manusia yang Allah pernah berikan mereka rahmat. Kalau dekat surah Al-Kahfi ni, dekat surah Maryam ni, kita jumpa salah seorang yang Allah bagi rahmat kepada dia adalah Zakaria. Tapi di ayat 98 siapa dia? Kita tahulah ia adalah tentang Dzulqarnain. Sebab apabila jadi kalau kita nak tahu tentang Dzulqarnain, nama Dzulqarnain tu, tu yang kita kena tengok pada ayat yang sebelum 98 ni. Jadi kita boleh tengok ayat paling dekat dengan 98, kita kena tengok ayat nombor 94. Kita akan jumpa penyebutan nama Dzulqarnain. Ya Allah Ta'ala berfirman, qalu ya dzal qarnain. Okey, jadi kita dapatlah maklumat lanjut bahawa salah seorang manusia yang Allah bagi rahmat kepadanya, dengan rahmat Allah itulah dia dapat membina tembok yang sangat tinggi besar. Siapa dia? Dzulqarnain. Jadi kita tulislah namanya Al-Qarnain. Okey, Al-Qarnain. Okey. Jadi dekat sini siapa? Zakaria. Dekat sini siapa? Dzulqarnain. Jadi lengkap, saling melengkapkan maklumat bagi ayat 3 dan juga ayat nombor 98. Inilah sebenarnya kelebihan hasil kalau kita menggunakan kaedah menggabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Macam mana kita nak tahu kita boleh gabungkan, kita boleh saling silang rujuk antara ayat dengan ayat? Antara caranya, kita kena tengok perbahasannya tentang apa. Kalau sini pasal rahmat, kalau sini pasal rahmat, tentu ada perkaitannya. Tambahan pula, ia duduk bersebelahan di antara satu surah dengan satu surah. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Okey, kita lanjutkan lagi tuan-tuan dengan sudut yang kedua. Ini terakhir sekali ya, terakhir sekali pengisian kita untuk pagi ini. Kita lihat ayat 109. Okey, 2 ayat yang terakhir, ayat yang kedua terakhir suratul Kahfi, kita akan menemukan Allah menyebutkan tentang kalimahnya. Okey, ayatnya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Okey, kalau kita baca terjemahan lengkap bagi ayat 109 ini, kita boleh lihat pada buku surat 304 di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan diambil airnya menjadi dakwat, menjadi tinta untuk menulis kalimah Tuhanku, sudah tentu air laut tadi itu akan kering. Belum sempat nak tulis kalimah Allah, air laut itu sudah pun menjadi kering. Kalau tambah lagi beberapa lautan yang ada, pasti tidak akan cukup untuk menulis kalimah Allah. Okey, jadi dekat sini kita jumpa pengulangan tentang apa? Kalimah Allah. Okey, kalimah Allah. Okey.
Jelas ya, tentera perempuan rahimani wa rahimakumullah. Apa tu kalimah-kalimah Allah? Okey, kalimah-kalimah Allah ni dia sebenarnya adalah tentang Allah. Tentang hukum-hukum Allah, tentang ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah dan apa saja yang dikaitkan tentang Allah. Okey. Kalau kita nak cerita tentang Allah, Allahu Akbar. Tak cukup dakwat untuk kita tulis tentang Allah. Hebatnya Allah ni, kita nak cerita tentang Allah, takkan habis. Okey. Keagungan Allah, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Okey, apa perkaitan dengan surah yang sebelahnya, surah Maryam? Sebenarnya tuan-tuan, surah Maryam ni, kalau kita buka ayat-ayat awal-awal, macam kita ambil ayat nombor 3 lah, kan, sampailah ayat nombor 15. Bahkan keseluruhan surah Maryam itu sendirilah, kita akan mendapati Allah menyebutkan contoh-contoh kalimah-kalimah Allah yang luas tu, kita boleh dapati ia ada pada cerita kisah Nabi Allah Zakaria dan kisah Nabi Allah Yahya. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalau kita tahu kan, kita sedia maklum bahawa Nabi Zakaria ni adalah seorang lelaki yang sudah umurnya dah tua, umurnya lanjut. Isteri dia pula mandul. Lepas tu tua pula tu. Kita faham kan? Semua orang tahu. Nabi Zakaria ni dia belum ada anak lagi masa ni. Kan, dia teringin nak anak. Tambah-tambah lagi ketika dia menjaga Maryam kan. Dia nampak Maryam ni Allah bagi karamah dekat dia, dapat makanan yang turun dari langit. Maka Nabi Zakaria ni dia merasa kebesaran Allah, keagungan Allah, dia terus berdoa kepada Allah minta anak. Kan? Dari sudut sains memang susahlah untuk mendapat anak bagi mana-mana perempuan yang sudah tua. Lepas tu pula mandul. Kalau tua tidak mandul tak apa. Tapi tua lepas tu mandul pula. Tetapi apabila kita gabungkan dengan apa yang Allah sebut pada surah sebelah, iaitu suratul Kahfi, kisah Nabi Zakaria ini, itulah di antara bukti yang menunjukkan di antara kalimah Allah yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah yang sangat sempurna. Sebab tu kalau kita nak tulis tentang Allah, kan, memang takkan dapat. Bayangkan. Jadi nak nampak kehebatan Allah tu, kita boleh nampak pada kisah Nabi Zakaria alaihi salam dan juga kisah dia dapat anak nama Yahya, dan kita boleh juga nampak pada kisah Maryam alaihi salam. Okey, jadi inilah serba ringkas tuan-puan setakat ini yang dapat kita sama-sama mempelajari pengisian pada pagi ini. Moga-moga kita semua dapat banyak manfaat, kita semakin jelas, semakin nampak tentang kesempurnaan Al-Quranul Karim ini dengan kita menggali, melihat, mencari dari sudut susunan surah. Susunan surah di dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah sentiasa mencampakkan kepada kita rasa agung, rasa iman tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, kita pun dah memasuki jam 11, 1 jam kita dah sama-sama pada pagi ini membincangkan tentang kalam Allah. Ya, kita dah masuk pertengahan Ramadan, maka kita kena banyakkan lagi untuk kita kena lebih kuat lagi, kita kena lebih lagi tumpu tentang Al-Quranul Karim. Maka kita dah masuk hujung. Moga-moga Allah mengeluarkan kita di bulan Ramadan ini, kita graduate daripada bulan Ramadan ini dengan orang yang banyak perubahan pada dirinya, terutama
dirinya dengan Al-Quranul Karim. Baik, saya buka kalau ada mana-mana soalan, pertanyaan untuk sesi pada pagi ini. Ada soalan ke, tuan-tuan? Jelas? Dapat semua nota? Okey, kalau tiada, insya-Allah kita jumpa lagi esok. Okey, esok ada hari Sabtu ya. Kita mula jam 9. 1 jam kita mulakan dengan bincangkan nanti antara surah Taha dengan surah Maryam, surah Al-Anbiya dengan surah Taha. InsyaAllah besok kita akan banyakkan lagi perbincangan surah-surah di dalam Al-Quran. Kemudian kita akan buat ulang kaji sinopsis juzuk yang ke-27. Jam 10.30 pagi kita akan buat ulang kaji juzuk yang ke-27 insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma